Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini belajar pelajaran zakat, yaitu pelajaran yang keempat. Tajuknya orang yang menanggung hutang. Ah, apa pengertian orang menanggung hutang ini? Kita ni lihat sekarang, kita ni lihat dulu bahagiannya. Orang menanggung hutang itu terbahagi kepada dua bahagian. Ada dua nih orang menanggung hutang ini. Satu ialah orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai. Maslahat ini maksudnya kepentingan orang ramai. Ia berhutang ini kerana kebaikan dan kepentingan, itu maslahat orang ramai. Ia berhutang untuk orang ramai. Yang kedua, orang yang berhutang kerana kebaikan. Ia berhutang itu untuk kebaikan dan maslahat, itu kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya. Artinya ia berhutang itu untuk kebaikan, bukan ia berhutang itu untuk saya saja. Ia berhutang itu untuk kebaikan dan kepentingan dirinya juga dan kepentingan keluarganya. Artinya ada dua orang yang menanggung hutang ini. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Karena kebaikan dan masalah ramai. Macam mana tu? Kita lihat maksudnya sana. Orang yang berhutang kerana kebaikan dan masalah ramai, seperti penduduk sebuah mukim mendirikan masjid, didapati wang perbelanjaannya tidak mencukupi. Perbelanjaan yang diperlukan lagi sebanyak RM10,000. Artinya orang kampung ini, penduduk kampung ini membuat masjid, mendirikan masjid. Rupa-rupanya indah cukup usianya tu untuk mendirikan masjid itu. Ia minta lagi RM10,000, memerlukan lagi RM10,000. Maka tampil ketua kampung mencukupkan perbelanjaan pembinaan masjid itu dengan berhutang wang sebanyak RM10,000. Baik ketua kampungnya. Ia menampilkan dirinya untuk mencukupkan duit untuk membina masjid tadi itu sebanyak RM10,000. Artinya hutang itu untuk orang ramai, bukan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan orang ramai. Maka ketua kampung yang berhutang RM10,000 itu berhak ia menerima zakat, walaupun ia seorang yang kaya. Faham tu? Artinya kalau kamu berhutang di bank pun, sekiranya kamu berhutang di bank, kamu berhutang itu semata-mata untuk menolong orang ramai, maka kamu berhak menerima zakat. Walaupun kamu orang kaya pun baik, kamu berhak menerima zakat. Itu yang pertama. Kemudian beberapa masalah mengenai dengan orang yang berhutang kerana kebaikan dan masalah ramai ini. Masalahnya ada. Yang pertama, ketentuan masa menerima zakat bagi orang yang berhutang kerana kebaikan dan masalah ramai. Ketentuan masa sampai bila ni orang yang berhutang kebaikan masalah ramai ini berhak menerima zakat? Sampai bila? Berhak menerima zakat selagi hutangnya belum selesai dijelaskan. Artinya selagi hutangnya di bank itu belum lagi habis, selagi itu ia berhak menerima zakat. Okay, faham tu? Okay, yang kedua, orang yang berhutang kerana kebaikan dan masalah ramai telah menjelaskan hutangnya dengan wangnya sendiri. Kan tadi ia berhutang di bank. Ia nama lama-lama bank memotong gajinya tu. Maka ia sendiri menjelaskan, menghabiskan hutangnya bank itu dengan wangnya sendiri. Ia makan duit simpanannya lah tu, untuk menyelesaikan hutangnya di bank itu. Jadinya apa hukumnya? Dia tidak berhak menerima zakat. Ia tidak berhak menerima zakat lagi. Kerana ia sudah mengcover, membayar hutangnya bank itu dengan wangnya sendiri. Kerana hutang itu telah dijelaskan. Menggunakan wangnya sendiri. Masalah ini bermakna tidak lagi ada hutang, yakni hutang tidak berlaku. Faham tu? Okay. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai.
mengeluarkan uangnya terlebih dahulu sebagai hutang. Artinya cuman itu orang berhutang ini karena kebaikan dan maslahat orang ramai ini. Kemudian ia mengeluarkan duitnya terlebih dulu sebagai hutang. Artinya duit simpanannya ya, bukan hutang di bank, duit simpanannya. Maka di sini dia tidak berhak menerima zakat karena dalam keadaan ini tidak ada hutang yang berlaku. Mana ada hutang? Ia bukannya hutang di bank. Ia memakai usin simpanannya, duit simpanannya. Maka ia tidak berhak menerima zakat. Artinya di sini yang berhak menerima zakat ini yaitu orang yang berhutang saja, orang yang berhutang di bank saja. Kalau anda ada hutang, anda berlaku ataupun tidak berhak menerima zakat. Itulah mengenai dengan penjelasan, penerangan bagi orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai. Kemudian kita ini belajar bahagian yang kedua, yaitu orang berhutang kerana kebaikan maslahat diri sendiri atau keluarganya. Sampai sana dulu. Wallahu a'lam bishawab.